forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Abdullah Sani yang baru pada PN isu Nik Ilim. Sebelum tu saya baca sedikit. Mahkamah tangguh keputusan Hakim tegur Peguam Majlis Agama. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan menangguh keputusan pada pendengaran petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar elemen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2049. Kami akan bersidang dan membincangkannya, kata Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat selepas mendengar hujahan lisan daripada semua pihak. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Abdullah Sani. Dia akan kita komen macam biasa. Campur tangan dan juga mengedepikan keputusan Mahkamah Syariah ini menjadi satu perkara yang begitu mendesak. Dan masa itu pas dia tak fikirkan semua itu. Yang dia fikirkan parlimen perlembagaan penjajah, kapin berkapin. Ini semua dilakukan tanpa memikirkan apa yang dia katakan bahawa kesinambungan kekuatan menjaga akidah ataupun Mahkamah Syariah itu sendiri. Dan ianya juga kalau dikatakan Datuk Seri mengabaikan pada sekarang ini, dia kata di awal kata apa dalam dia dekat parlimen baru ni apa telah dibuat maklumkan, iaitu kalau tidak bertindak untuk mencabar menjaga kepentingan Mahkamah Syariah, mereka akan bertindak apa? Benar cara apa? Nak huru-harakan negara. Persoalan timbul apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dalam Dewan semalam dengan jelas dan terang perbincangan di antara pihak negeri dan juga pihak persekutuan itu mesti selari tidak ada pencanggahan. Yang menjadi isu sekarang ni, yang pindahannya dibuat di Mahkamah Kerajaan di Kelantan itu, kenapa tak dibuat dengan cara teliti dan berhemat? Kenapa tidak berfikir secara profesional dan cara bijaksana? Mengapa keadaan yang dibuat itu melonggarkan dan memberikan orang lain boleh cabar apa saja undang-undang yang dibuat? Bila kamu dah kalah, kamu kesalahkan kerajaan yang ada hari ini. Ketika kamu berkuasa dalam bulan Mei, kamu kerajaan, menteri pun menteri kamu, yang menteri undang-undang, menteri agama pun kamu. Tetapi kenapa tidak melakukan perkara yang boleh mengangkat martabat ataupun darajat Mahkamah Syariah? Dan yang paling mendukacitakan, apabila ditanya di parlimen oleh wartawan kepada timbalan presiden, dia kata waktu itu dia tak tahu. Dia tak tahu. Senang dia jawapan dia, tak tahu. Apakah dengan tak tahu itu melayakkan dia menjadi wakil rakyat dan menguruharakan meninggalkan parlimen dan pergi ramai-ramai ke Putrajaya untuk menghantar petisyen? Ini isu sekarang ialah isu kita nak menjaga kepentingan rakyat. Kalau mengarak pergi surah di parlimen, apa tujuan dia? Nak tunjukkan kepada dunia bahawa pastilah yang memegang tampuk agama, dan tanpa pas agama itu akan tercicir ataupun terpinggir. Come on lah. Inilah kualiti yang ada kepada mereka, dan selepas itu mengeluarkan fitnah yang bukan-bukan dan menggugut dengan cara yang tidak bermoral. Ini yang saya anggap bahawa mereka-mereka ini sebenarnya kecacatan akal yang berlaku dalam minda mereka. Sebab itu Bob, saya terkejut bila waktu itu yang menjaga undang-undang ialah Kota Baru, Takayuddin. Takkan Takayuddin tak boleh fikir cara cakap bukan main, pupang-pupang, tapi isi kosong. Ini yang masalah yang berlaku dalam PAS ni. Dia nak meretorikkan isu. Tetapi yang meretorikkan itu sebenarnya nak menjahanamkan minda rakyat kita. Yang penting waktu ini cari penyelesaian terbaik. Macam mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Sultan dipanggil, bukan dipanggil, memohon supaya Sultan Selangor memberikan pandangan-pandangan untuk menambah baikkan dalam segi syariah atau kepentingan orang Melayu atau agama Islam. Dan majlis raja-raja perlu dirujuk kerana ini melibatkan perlembagaan di bawah kuasa majlis raja-raja. Dan apa yang diaturkan Datuk Seri Ibrahim itu ada tindakan. Dia kata pula Datuk Seri Anwar
baru sekarang nak buat. Kamu masa jadi kes tu kenapa kamu tak buat apa-apa? Sibuk nak kata nak apa nama dia, nak buat darurat lah, nak bercerita pasal apa nama dia, deklarasi darurat, macam-macam yang kamu nak buat, sedangkan perkara pokok itu kamu pinggirkan. Apa punya, saya pun tak tahulah kualiti apa Datuk Seri. Dia punya pemikiran dia orang ni nak menjahanamkan daripada isu sekarang, isu apa, derita rakyat. Kita berdepan dengan peperangan yang tidak ada kemanusiaan yang berlaku di Palestin. Bagaimana kita nak memastikan rakyat kita itu dijamin dalam keadaan dunia yang bergolak ini, supaya kita sama-sama membangunkan negara daripada kita mencari dan menjentik isu-isu yang tak sepatutnya yang kita isu. Sebab perkara ini boleh dibuatkan pembaharuan. Sebab itu saya kata dengan jelas dia bahawa undang-undang itu diwujudkan ialah untuk memastikan bahawa semua orang menghormatinya. Sebelum undang-undang itu diwujudkan, ada kebijakan dan juga kecerdikan mereka tu yang nak melaksanakan undang-undang itu. Dia tidak berlari daripada lorongan ataupun ruang untuk mereka diserang. Sebab itu ketika dalam saya menjadi ahli parlimen, apa retoriknya? 355, okey, coh satu dunia. 355 bentang dalam parlimen, itu cabut lari, tak boleh bahas. Ni apa punya kualiti ni? Bercakap bukan main lagi. Kalau kita dengar gunung pun runtuh dengan cakap dia, oh Islam akan dipinggirkan, Islam akan dia apa nama dicacatkan dengan pemimpin seperti mana bla 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 bla. Tapi isi kosong. Yang dia orang tahu fitnah. Itu yang yang dilaporkan. Jadi saya nak tegaskan di sini, Bob dan Datuk Seri, secara jujurnya saya mengatakan bahawa pemimpin PAS ini retorik yang lebih, isinya kosong, cakap hutang beletung, tapi di bawahnya itu saudara juga dan ada jawapan. Jadi fahamlah, janganlah ambil isu-isu ini dan menidakkan kesungguhan Perdana Menteri untuk melakukan penambahbaikan untuk mengharmonikan undang-undang itu supaya tidak dicacat atau diberi ruang kecacatan itu berlaku. Itu kena jelas. Jangan kita anggap bahawa apabila dia diserang, oh betul ke? Oh betul. Anwar ni seorang yang tidak berakidah. Tengok secara kenapa ketika itu berlaku kamu membisu 1000 bahasa, sibuk dengan mencari sana mencari sini, sakau sana sakau sini, tak fikir setelah rakyat, tak fikir setelah akidah, tak fikir masa depan negara. Yang kamu fikir apa? Kuasa. Untuk apa? Nak sakau semua barang. Apa punya, tak boleh nak cakap lah. Inilah mukadimah saya pada waktu ini. Tetapi saya tegas bahawa rakyat jangan jadi bangang. Letakkan otak di sini, jangan letak di lutut. Kalau orang kata itu kereta, sedangkan itu adalah basikal, kamu pun kata kereta. Jangan jadi tenging, jangan jadi bangang. Jadi rakyat yang berfikir ke arah ke depan, memacu ekonomi, menjaga kepentingan agama dan bangsa, supaya negara ini tidak dicacatkan oleh mereka-mereka yang tadi. Ini tadi. Nak sebut tak boleh lagi ni. Awal sangat. Okey, tuan-tuan, komen saya baca detail lagi dekat sini. Ini bermakna Mahkamah Tinggi Negara akan membuat keputusan pada hari lain mengenai perkara itu. Ni Ilin Dorina, ni Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman meminta Mahkamah Persekutuan membatalkan 20 kesalahan syariah dalam enakmen Kelantan atas alasan Dewan Undangan Negeri Terbabit bertindak melampaui bidang kuasa. Selain Tengku Maimun, panel itu disertai Abang Iskandar Abdul Hashim, Muhammad Zabidin, Abdul Rahman, serta 5 lagi hakim Mahkamah Persekutuan. Pada persidangan hari ini, Tengku Maimun mengingatkan semua pihak supaya menegakkan prinsip undang-undang dan tidak membuat sebarang pernyataan yang bersifat menghasut. Peringatan itu dibuat sesudah Peguam Malik Imtiaz Sarwar yang mewakili petisyen membawa perhatian mahkamah terhadap kenyataan Peguam Yusuf Farizal Yusof yang mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengenai isu dalam pendengaran berkenaan. Menurut Tengku Maimun, kenyataan Yusuf Farizal Yusof yang menyentuh sentimen yang tidak sepatutnya dibincangkan dalam khalayak umum ketika proses itu masih didengar. Katanya, mahkamah mengambil maklum pernyataan peguam itu yang antara lain menyatakan prosiding tersebut adalah titik penyudah sebelum peribawaan mahkamah syariah terkubur. Kami mengambil maklum dan membuat pemerhatian kerana isu yang diwakilkan dalam pendengaran ini telah diperkatakan oleh ramai pihak, namun ia merupakan versi yang telah diputar balik.
banyak pihak yang membicarakan mengenai kes ini di luar dan kenyataan yang dibuat adalah mengelirukan. Kami ingin mengingatkan peguam untuk tidak membincangkan mengenai kes ini di khalayak umum katanya. Okeylah tuan-tuan. Mari terus menyokong kajian perdana 4 Mei Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.